Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat berjumpa semua. Dah lama kita tak jumpa. Jadi, cikgu tak nak buat video ni panjang-panjang. Cikgu terus nak masuk topik, fokus kepada apa yang awak akan belajar pada hari ini. Jadi, pelajaran pertama kita adalah mengenai kata hubung. Walaupun dekat slide ni Bahasa Melayu tahun 3, tapi dia ada kesinambungan dengan Bahasa Melayu tahun 4 yang awak akan mula belajar apabila naik sekolah nantilah. InsyaAllah lah, kita harap tak lamalah kita belajar secara online ni. Lepas ni kita dapat naik sekolah dan kita belajar macam biasalah. Itu yang terbaik. Jadi, untuk topik pada hari ini tentang kata hubung. Sebenarnya kata hubung ini awak dah belajar dah masa tahun 3. Tapi ini adalah berbeza sedikit. Berbeza sedikit dengan ayat yang lebih kompleks ataupun ayat yang lebih panjang lah. Jadi, apa fungsi kata hubung ini? Dan apa itu sebenarnya kata hubung? Kata hubung. Daripada perkataan tu kita dah tahu dah apa yang kita nak hubungkan. Tengok Kita tengok dulu apa itu makna kata hubung. Okey. Kata hubung ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Kalau siapa ingat, sebelum ni kita ada belajar tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Di mana kalau ada dua ayat tunggal, kita gabungkan jadi satu ayat, itu dah jadi ayat majmuk. Dan macam mana nak gabungkan? Nak gabungkan kena ada kata hubung. Apa itu kata hubung? Contoh dia. Contoh dekat situ. Atau, kerana, lalu. Hari ni kita nak belajar 3 dulu kata hubung ni. Atau, kerana, lalu. Jadi fungsi kata hubung ni, dia akan menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat sahaja. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh. Tengok ada dua ayat dekat sini. Ayat 1, manusia perlu berwaspada dengan lalat. Ayat kedua, lalat boleh membawa penyakit. Ada dua ayat. Kalau siapa ingat, kalau kita nak gabungkan dua ayat ni menggunakan kata hubung, kalau ada perkataan yang sama, dalam ayat 1 dan ayat 2, kita boleh potong perkataan tersebut dalam ayat 2 semasa kita jadikan dia ayat majmuk. Okey. Tapi dalam konteks ayat ni, dia tak semua ayat yang boleh. Dalam konteks ayat ni tak boleh. Tak perlu potong perkataan walaupun ada perkataan yang sama. Lalat dan juga lalat. Ayat 1 ada perkataan lalat, ayat 2 ada perkataan lalat. Dekat sini tak perlu potong. Okey, apa kata hubung yang boleh kita gunakan untuk menggabungkan dua ayat ni? Kata hubung yang kita kena guna adalah kerana. Tengok tu, kerana. Macam mana? Dengan menggunakan perkataan kerana, kita nak gabungkan dua ayat ni jadi satu ayat. Tengok. Tu dia. Manusia perlu berwaspada dengan lalat kerana lalat membawa penyakit. Tengok, manusia perlu berwaspada dengan lalat, ayat 1. Kita gabungkan dengan kata hubung kerana lalat membawa penyakit. Dapat satu ayat. Daripada dua ayat jadi satu ayat. Itu cara menggunakan kata hubung. Contoh seterusnya. Okey. Ayat 1, kita perlu menutup makanan dengan tudung saji. Ayat 2, kita perlu menyimpan makanan di dalam almari. Dekat sini, kata hubung yang kita akan gunakan adalah atau. Macam mana kita nak gabungkan dua ayat ni jadi satu ayat menggunakan kata hubung atau. Dekat sini, kita tengok. Dalam ayat 1 dan ayat 2,
ada perkataan yang sama. Jadi bila ada perkataan yang sama, kita boleh potong perkataan tersebut supaya kita senang kenal pasti. Kita boleh potong perkataan tersebut. Ya, cikgu tukar warna. Color. Okey. Kita boleh potong. Tengok. Kita perlu. Dua-dua perkataan ni ada dalam dua-dua ayat. Jadi kita potong dalam ayat 2. Ingat potong dalam ayat 2. Bukan ayat 1. Kita potong dalam ayat 2. Kita perlu. Kita potong sebab dia sama dengan perkataan dalam ayat 1. Jadi kita senang nak gabungkan. Jadi macam mana kalau kita gabungkan? Kita perlu menutup makanan dengan tudung saji atau menyimpan makanan di dalam almari. Tertinggal makanan dekat sini. Tertinggal makanan dekat sini. Kita perlu. Kita dah potong dalam ayat 2 ni. Jadi kita gabungkan sahaja ayat 2 dengan ayat 1 dengan menggunakan kata hubung atau. Kita perlu menutup makanan dengan tudung saji atau menyimpan makanan di dalam almari. Tertinggallah dekat sini. Cikgu tambah sikit pakai pen ni. Makanan. Susahlah pula kan. Sebab cikgu tulis ni pakai mouse. Okay, mana ayat dia? Kita perlu menutup makanan dengan tudung saji atau menyimpan makanan di dalam almari. Okey, itu kita gabungkan dua ayat ni dengan menggunakan kata hubung atau. Okey, seterusnya. Contoh seterusnya. Okey. Ayat 1, lalat menghurung kawasan kotor. Ayat 2, lalat hinggap di atas makanan. Sekarang kita akan menggunakan kata hubung lalu. Okey, kita nak gabungkan dua-dua ayat ni. Kita tengok ada tak perkataan yang sama? Ya, ada. Perkataan lalat ni sama dalam dua-dua ayat ni. Jadi dekat sini kita boleh potongkan perkataan lalat ni supaya kita tak salin lagi dalam ayat yang dalam ayat majmuk nanti. Jadi ayat ni akan jadi seperti ini. Lalat gemar menghurung kawasan kotor lalu hinggap di atas makanan. Lalat gemar menghurung kawasan kotor ayat 1, hinggap di atas makanan ayat 2. Kita tak nak mengulang perkataan yang sama dalam satu ayat. Jadi kalau macam ni tak apalah. Ada ayat dia berasing, ni ayat yang sama. Jadi kita tak nak ulang perkataan yang sama. Lalat gemar menghurung kawasan kotor lalu hinggap di atas makanan. Itu cara kita menggabungkan ayat menggunakan kata hubung. Dan contoh yang terakhir. Okey. Ayat 1, pokok kelapa yang tinggi itu tumbang. Ayat 2, angin terlalu kencang. Kata hubung yang kita nak gunakan adalah kerana. Okey, jadi macam mana? Pokok kelapa yang tinggi itu tumbang kerana angin terlalu kencang. Lupalah nak warnakan dengan warna merah ni. Okey, tak apalah. Jadi pokok kelapa yang tinggi itu tumbang ayat 1 kan kata hubung kerana angin terlalu kencang. Itu jadi jadinya apabila dua ayat ini digabungkanlah dengan kata hubung. Senang kan? Kita ambil je dua-dua ayat, kita letak dalam satu ayat dan kita hubungkan dua-dua ayat ni dengan menggunakan kata hubung yang diberikan. Pokok kelapa yang tinggi itu tumbang kerana angin terlalu kencang. Okey, itu contoh-contoh dia. Senang je kan? Tengok gambar apa ni? Bergambar makanan yang telah dihinggapi oleh lalat. Bagus tak kalau makanan yang dihinggapi oleh lalat ni kita makan? Tentu tak bagus kan? Jadi itu sebablah makanan kita perlu tutup dengan tudung saji atau simpan dalam tempat yang tertutup. Bila makan makanan macam ni, nanti kita boleh sakit perut kerana pencemaran
makanan. Tapi musim-musim PKP kat rumah ni tak sempat dah nak hinggap rasanya. Betul tak Ihsan? Ada Ihsan kat dalam ni. Makanan atas meja je ngap, atas meja je ngap. Tak apalah, yang penting makanan tu habis dan tak membazir. Kalau makan lagi macam ni membazir juga kan kalau buang tu sampah. Jadi itulah pentingnya kita jaga kebersihan makanan supaya kita tak keracunan makanan. Okey, itu saja pengajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Dan sekejap, cikgu ada bagi latihan dekat sini. Cikgu akan sertakan sekali dalam grup WhatsApp ni. Ni ada latihan kata hubung, latihan pada hari Isnin 20 Januari. Tajuknya latihan kata hubung. Awak boleh cuba gabungkan ayat 1 dan ayat 2 ni menggunakan kata hubung yang diberikan. Contoh, ayat 1, ibu mengangkat baju di ampayan. Gabungkan dengan ayat kedua, hari telah hujan menggunakan kerana. Macam mana? Awak tulis dekat bawah ni. Kalau awak tak ada, kalau ada printer boleh print, tapi kalau tak ada jangan risau. Awak boleh menggunakan buku yang cikgu cakap sebelum ni. Tulis dalam satu buku kosong ataupun buku, nak guna buku tahun 3 pun boleh. Nak guna buku tahun 3 pun boleh. Awak salin je, tulis hari tarikh Isnin 20 Januari, tajuk latihan kata hubung. Awak tulis je terus jawapan terus. A apa jawapan dia? B apa jawapan dia? C apa jawapan dia? D apa jawapan dia? Terus tulis jawapan. Dan bila dah sudah tu, awak snap dengan menggunakan kamera dan hantar je dalam grup WhatsApp cikgu nak tanda. Boleh? Senang je kan? Awak tulis je jawapan dia terus, tak payah salin soalan ni. Terus tulis jawapan. Kemudian siapa dah sudah, boleh snap hantar dekat cikgu. Cikgu boleh semak dekat. Cikgu boleh semak awak punya latihan lah. Okey, kalau ada print boleh print, tak nak print pun tak apa. Senang dan mudah. Jadi cikgu harap awak buat latihan ni sehingga kita, dan hantarlah secepat mungkin. Hantar secepat mungkin. Kalau siapa nak tanya, boleh terus tanya dalam grup WhatsApp ni. Dan sehingga kita berjumpa lagi lah pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.